Rekaman yang sedang Anda saksikan memaparkan insiden rompakan bersenjata yang menimpa seorang pemandu taksi. Pemandu tersebut, Ralph Roleta, baru sahaja memulakan shift kerjanya. Penumpang ini merupakan perjalanan pertamanya pada hari itu. Tanpa disedari, detik seterusnya akan menjadi pengalaman yang menghantui hidupnya. This is Robert, man. Hey. Give me all your money, man. Man, I don't. Give me everything you got. Give me it now. All right. I need it now. All right. We can make this the easy way, or we can make this the hard way, Everything man. I got, man. Keep your hand where I can see him. I just started. What I just started. else you got? I just Let me see started. your wallet. Let me see your. I don't have anything in my We can wallet. do this the hard way, or we can do this the easy way, man. Let me see your wallet and let me see your phone. I need it all right now. If you don't want to die, man. Okay. Give it all to me now. Okay. Ketika kenderaan berhenti di sebuah persimpangan lampu isyarat, penumpang yang berada di bahagian belakang tiba-tiba bangun lalu mengugut Ralph supaya menyerahkan segala yang dimilikinya. Namun penumpang itu tidak menyadari bahawa sebuah kereta peronda polis turut sama berhenti di lampu isyarat berkenaan, betul-betul di belakang teksi tersebut. Ketika rompakan sedang berlaku, lampu isyarat di lorong mereka bertukar hijau. Menyadari teksi itu tidak bergerak, pegawai polis berkenaan segera menyalakan lampu kecemasan dan keluar untuk membuat pemeriksaan. I don't have anything in my wallet. I'm not gonna hurt you. Just give me everything you got. Sir, I don't have anything in my wallet. I don't Give me carry your it. wallet and your phone. I need your wallet. No, please don't give me my phone. I need that for my. There's a cop behind us. There's a cop behind us. Get out. Get out. Oh my God. Lifesaver. Oh my God. Oh my God. Sebaik menghampiri, pegawai polis dengan pantas menyadari bahawa satu rompakan sedang berlaku. Dia serta-merta mengarahkan penumpang tersebut keluar dari kenderaan sebelum menahannya di lokasi kejadian. Suspek akhirnya ditangkap dan didakwa atas pelbagai kesalahan jenayah. Namun bayangkan sekiranya ketika itu tiada kereta peronda polis di belakang. Nasib pemandu teksi tersebut mungkin saja berakhir dengan tragedi. Malah tidak mustahil nyawanya sendiri menjadi taruhan. Satu insiden mengejutkan berlaku apabila seorang lelaki menyerang seorang pekerja Jabatan Keselamatan Kanak-kanak yang hadir untuk mengambil anak perempuannya daripada jagaan jabatan tersebut. Menerusi rekaman itu, lelaki berkenaan didakwa cuba mencekik pekerja tersebut sehingga pingsan serta didakwa berhasrat membunuhnya. Pada 5 November 2024, Dinadre Terrell Johnson berumur 32 tahun menyiarkan secara langsung di Facebook ketika mengunjungi Jabatan Keselamatan Kanak-kanak di Arizona. Lawatan itu bertujuan untuk berbincang dengan seorang pegawai yang menguruskan hak penjagaan anak perempuannya yang berusia 9 tahun. Namun setelah mengetahui bahawa pegawai tersebut telah bercakap dengan anaknya tanpa pengetahuannya dan mengumpulkan maklumat yang berpotensi menjejaskan peluangnya mengekalkan hak penjagaan, Johnson hilang kawalan. Dia secara tiba-tiba hilang pertimbangan untuk mengawal kemarahannya. Johnson menangkap pegawai itu secara mengejut dan mencekiknya dari belakang, menekatnya sehingga pingsan sambil menyiarkan serangan tersebut secara langsung. You was a dead man. The moment you took my daughter in that room and you couldn't tell me, you couldn't show me a fucking video or no motherfucking this for any motherfucking worker that think that they finna motherfucking put my daughter in a motherfucking room and think they ain't gotta talk to me. You was a dead man. Adegan menakutkan itu berlaku di lobi bangunan dan pekerja itu hanya berpeluang melepaskan diri apabila seorang pekerja lain tiba secara kebetulan. You want to go to jail? You better back the fuck up. I'm already ready to go to jail. Go ahead, call the cops. I'll be waiting. Anybody
Anybody else think it's okay to take little girls in the room? Anybody else think it's okay? Huh? Is it okay to take little girls in the room? I don't give a fuck what position y'all hold. You take my fucking daughter in the room, this is what the fuck's gonna happen to you. You still breathing? Nah. I called the cops already. They didn't want to do nothing. I can't. Nobody take my daughter into a motherfucking room. Lebih mengejutkan, beberapa menit kemudian, Johnson kembali untuk meneruskan tindakan mencekik pegawai itu yang masih pingsan dan hanya berhenti selepas jeritan pekerja lain memaksa Johnson melepaskan pegawai itu. No, I didn't. He's still breathing. I ain't make my fucking point. Johnson mengeluarkan kata-kata provokatif kepada anggota polis melalui siaran langsung dan tindakannya itu menunjukkan bahawa kehadiran polis langsung tidak menakutkannya. Namun selepas rakaman itu, Johnson sempat melarikan diri. Sebelum anggota polis tiba ke tempat kejadian, Johnson akhirnya berjaya dikesan dan ditahan 3 jam kemudian. Pekerja itu mengalami kecederaan yang hampir meragut nyawanya. Namun selepas menerima rawatan, dia terselamat. Johnson kini berdepan dengan pelbagai pertuduhan, termasuk cubaan membunuh, melarikan diri daripada penguatkuasa undang-undang, dan gangguan ketenteraman awam. Sehingga kini, keputusan perbicaraan masih belum diumumkan. Namun insiden tragis itu tetap meninggalkan ingatan pahit sebagai satu peristiwa yang hampir meragut nyawa. Pada penghujung November 2015, satu kebakaran hutan yang dahsyat melanda South Australia dan kemudian direkodkan sebagai antara kebakaran paling teruk dalam sejarah negeri itu. Rakaman dashcam ini datang daripada salah sebuah truk bomba yang sedang bergegas menuju ke lokasi kebakaran. Seawal rakaman, kepulan asap tebal sudah kelihatan jelas, memperlihatkan betapa pantas api merebak dan betapa besarnya skala bencana itu. Semakin truk bomba bergerak ke hadapan, jarak penglihatan bertambah buruk sehingga mereka terpaksa berhenti sepenuhnya. Tidak lama kemudian, api itu sendiri kelihatan menjulang dan bergerak ke arah mereka dengan kelajuan yang amat menggerunkan. Here it comes, a hitch coming. Nick, slow down. We're going to go in a burn over very, very quickly now. Here it comes, here it comes, here it comes. Get the fucking front burn. Burn over, Scotty, burn over. Burn over, Scotty. Jesus Christ. Akibat salah faham komunikasi antara dua truk bomba menyebabkan kedua-dua truk itu bertembung. Truk di bahagian hadapan sedang cuba mengundur keluar dari kawasan api yang marak, manakala truk yang merakam dashcam pula sedang bersedia untuk melakukan apa yang dikenali sebagai burnover. Burnover ialah satu protokol perlindungan truk bomba di mana truk dibiarkan kekal di tempatnya dan anggota bomba akan menggunakan selimut khas berpelekat untuk melindungi diri daripada haba. Air akan disembur di bahagian luar kenderaan bagi mengelakkan ia terbakar. Manakala di bahagian dalam, anggota menggunakan topeng pernafasan untuk bertahan daripada asap dan haba. Namun dalam prosedur itu, kru dari truk di hadapan kedengaran panik menjelaskan bahawa mereka tidak mempunyai bekalan air yang mencukupi untuk burnover, atau lebih tepat lagi, sistem penyembur truk mereka tidak berfungsi dengan baik. Mereka tidak mampu kekal di situ. Sebaliknya terpaksa memandu ke hadapan dengan harapan dapat meloloskan diri daripada kepungan api. Situasi ini dapat dilihat jelas dalam video apabila truk tersebut semakin hilang daripada pandangan, tenggelam dalam kepulan asap dan api. Nasib menyebelahi mereka. Tindakan itu akhirnya menyelamatkan nyawa semua kru di dalam truk tersebut. Mereka akhirnya berjaya melepasi kawasan kebakaran, manakala kru dalam truk dengan dashcam juga terselamat.
dengan hanya mengalami kecederaan ringan. Rakaman dari dashcam ini jelas memperlihatkan bagaimana nyawa pasukan bomba menjadi taruhan. Andai satu langkah silap diambil, ia mungkin berakhir dengan tragedi yang merenggut nyawa. Jesus Christ! Rakaman yang sedang anda saksikan menunjukkan detik-detik penuh emosi dan ketegangan di mana seorang lelaki kelihatan tergantung dan berpaut pada struktur sokongan bot penyelamat di bahagian luar kapal persiaran mewah. Di bawahnya Laut Atlantik yang gelap dan dalam terbentang luas, tubuhnya kelihatan tidak stabil, sementara pasangannya menjerit histeria, merayu agar dia diselamatkan. Stop yelling! Let them work! Beberapa minit berlalu dalam ketegangan, lelaki itu masih berusaha berpaut dan kemudian dalam sekelip mata, genggamannya terlepas. Tubuhnya menjunam dari ketinggian kapal, terus hilang ke lautan gelap yang berombak. Jeritan panik bergema dan suasana hiburan malam bertukar menjadi kecemasan penuh tragedi. Apakah yang sebenarnya mendorong tindakannya malam itu? Adakah ia sekadar kemalangan atau satu keputusan nekat? Lelaki itu akhirnya dikenal pasti sebagai Bernardo Elbaz, berusia 35 tahun, seorang lelaki kelahiran Brazil yang menetap di New York, Amerika Syarikat. Pada 6 November 2015, beliau menaiki kapal persiaran mewah milik Royal Caribbean, Oasis of the Seas, yang ketika itu berlayar kira-kira 17 batu nautika di timur laut Kepulauan Turks dan Caicos. Dia bercuti bersama pasangannya, Eric Elbaz. Mereka hidup bersama sebagai pasangan sejenis di New York. Namun perjalanan yang sepatutnya membawa keriangan bertukar menjadi tragedi yang penuh tanda tanya. Menurut laporan pihak berkuasa, sebelum kejadian, pasangan ini terlibat dalam pertengkaran di kabin mereka. Ketika pihak keselamatan kapal tiba, mereka mendapati bukti pergaduhan fizikal di dalam kabin pasangan tersebut. Bernardo kemudian dilihat berlari menuju balkoni, diikuti oleh Eric dan pegawai keselamatan. Dia terjun dari balkoni tingkat 7 dan mendarat di atas struktur sokongan bot penyelamat di tingkat 5. Setelah beberapa ketika, dia terlepas pegangan dan jatuh ke dalam laut. Peguam keluarga Elbaz mendakwa bahawa insiden tersebut berpunca daripada penghinaan homofobik yang diterima pasangan tersebut semasa berada di atas kapal. Dia mendakwa bahawa kru kapal memanggil mereka dengan gelaran seperti lipstick dan pedofil yang menyebabkan Bernardo berasa terhina dan tertekan. Peguamnya juga menuduh pihak keselamatan kapal gagal dalam usaha menyelamatkan Bernardo dengan menyatakan bahawa dia tergantung selama lebih dari 3 minit sebelum terjatuh. Sehingga sumber terkini masih tiada maklumat rasmi mengenai sama ada kes itu telah diselesaikan di luar mahkamah atau sudah ada keputusan akhir. Apa yang paling menyedihkan sehingga kini mayat Bernardo Elbaz tidak pernah ditemui. Kehilangannya di laut masih menjadi misteri. Walaupun banyak usaha dilakukan pada awal tragedi untuk mencarinya, hasilnya tetap hampa. Ketiadaan jasad itu menyebabkan kes ini kekal sebagai satu tragedi yang penuh tanda tanya. Helen Wendy, seorang wanita berusia 23 tahun, berpindah dari Kenya ke Kanada pada usia 20 tahun dengan visa pelajar selama 10 tahun. Menjelang tahun 2022, dia hampir menamatkan pengajiannya sambil bekerja sebagai jururawat dan penjaga peribadi di kawasan Toronto. Kehidupannya berjalan dengan baik, namun nasib malang menimpa Helen pada Ogos 2022 apabila satu kemalangan tragis meragut segala usaha keras yang telah dibinanya. Helen telah diambil bekerja sebagai pembantu penjaga kesihatan oleh seorang majikan yang menetap di bandar kecil Chatsworth di Ontario. Bagi menampung pekerjaan tersebut, dia memutuskan untuk menyewa sebuah bilik di satu-satunya motel di Chatsworth. Walaupun tempat itu agak selesa, yang menarik perhatian Helen adalah kolam renang luar motel tersebut. Pada 8 Ogos, dia menemui masa lapang untuk berenang sambil menstream secara langsung pengalamannya itu di Facebook. Pada waktu itu,
Dia berada keseorangan di kolam renang, memberikan suasana tenang dan santai. Namun tanpa disedarinya, hari itu bakal menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Hi there, Kadir. Just having some fun. Kadir? Long time no see. I'm having a good time. Nah, enjoy. Helen memutuskan untuk berenang ke bahagian kolam yang lebih dalam. Beberapa saat selepas memasuki bahagian kolam yang lebih dalam, dia hilang kawalan dan mula lemas. Dengan sisa nafas yang ada, dia menjerit meminta pertolongan. Kata-kata terakhirnya itu menjadi lebih menyayat hati ketika penonton secara langsung menunggu seseorang menyedari keadaannya. Tiada siapa yang menyedari keadaan Helen selama hampir 3 jam, sehingga dua tetamu lain akhirnya tiba di kolam renang dan menemui kenyataan yang menyedihkan sewaktu siaran langsung masih berjalan. I know that scared the shit out of me when I got in. I think it's a poodle or something. What the hell is that? That looks so realistic. I know. I got in and I was like, is it somebody? Walk over there. Just walk over there. Dead? Like, what if it's actually somebody dead? Because I'm not even trolling. That looks way too real. Pada mulanya mereka sukar mempercayai apa yang dilihat. Selepas menyadari tragedi yang menimpa Helen, mereka segera menghubungi pihak pengurusan motel. Malangnya ketika pihak motel memeriksa Helen, dia telah pun meninggal dunia. Rakaman siaran langsung itu membantu membuktikan bahwa kejadian tersebut hanyalah satu kemalangan tragis. Apa yang lebih menyayat hati, keluarga Helen sendiri menonton rakaman itu. Helen merupakan penyumbang utama pendapatan keluarganya. Kekangan kewangan menyebabkan keluarganya tidak mampu membawa pulang jenazah Helen ke Kenya. Bagaimanapun selepas kisah ini menjadi tular, berbagai komuniti di dunia maya berganding bahu dan berjaya mengumpul lebih daripada $66,000 Kanada untuk menampung kos pengkebumian Helen serta membantu keluarganya di saat yang amat memerlukan. Pada Julai 2019, di sebuah lebuh raya berhampiran bandar Lake Mary, Florida, seorang anggota polis bernama Aaron Blyce menghentikan sebuah kenderaan jenis Cadillac Escalade berwarna hitam kerana tingkapnya terlalu gelap. Howdy. You mind putting down the back window, please, for me? All right, awesome. I'm Deputy Blaze with the Seminole County Sheriff's Office. Before I ask you for any information, the reason I'm pulling you over is because your windows up here way too dark per statute. Okay. So if you could do me a favor, just roll this window about halfway up. That's good. Right there. Selepas memeriksa tahap kegelapan cermin hadapan, jelas bahawa ia jauh lebih gelap daripada yang dibenarkan oleh Undang-Undang Florida. Ketika memeriksa lesen pemandu, suasana kelihatan mesra, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. How's it going this morning, bro? Living the dream. I seen it. Living the dream. What the hell happened? I seen you on the trail looking like what the hell happened? Rocky Money Rudolph Jr. Yes, sir. That name is awesome. That's probably in 14 years, that is probably the best name I've seen. Namun ketika pegawai Aaron terus meneliti dokumen lain, kegelisahan mula tersela pada diri pemandu tersebut. Lelaki itu yang dikenali sebagai Rocky Money Rudolph Jr. mula menunjukkan tingkah laku mencurigakan. Dia kelihatan resah tanpa sebab yang jelas, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Why are you nervous? Oh, she's caught. Huh? No, ain't no reason. I just got bad nerve. I ain't got no reason to be nervous. So. Just my nerves. What's that? Just I got bad nerves. So. Okay. There's no need to be nervous, man. Yeah, man. I was wondering, you know, I was like, what the hell I did. I thought it was a light or something. Looking like, no, I ain't running the light. 10. Beberapa minit kemudian, keadaan mula berubah apabila timbul syak wasangka bahawa Rudolph mungkin menggunakan bahan terlarang. Is there any reason why there would be a faint of weed coming out of your vehicle? Do you smoke? Do you have any friends that smoke? Anything like that? No, sir. Just black and mild. Probably black and mild smoke. Just black and mild. No, I know the difference between black and mild smoke and this and that. Do you have any marijuana in the car? No, sir. Okay. Walaupun pada awalnya cuba mengawal keadaan,
Nada pegawai Aaron kali ini bertukar menjadi lebih serius. Suasana mula menjadi tegang apabila beliau beberapa kali menegaskan kepada Rudolf tentang bau ganja yang dikesan serta meminta pemandu itu mematikan enjin kendaraannya. All right. Can you do me a favor and just shut the car off for me? What happened, sir? Huh? Well, I smell marijuana, and you don't have a card, so I'm not. Listen. I'm not concerned with some personal use stuff, man. It doesn't even warrant my time. Marijuana, black and white. I'm smoking a black and white. Right. Would you mind shutting the car off, please? Huh? I'm smoking a black and white. I understand. Just shut the car off for me, please. Namun ketika perbualan semakin tegang, Rudolf membuat keputusan yang mengejutkan. Tindakannya selepas itu bukan sahaja menggagalkan usaha pegawai Aaron untuk mengawal keadaan, malah berakhir dengan satu insiden yang akan meninggalkan trauma mendalam serta memberi kesan besar terhadap kerjayanya. Like tell me from a listen to marijuana, bro. Listen. Do me a favor. I'm telling you right now. Stop! Put it in park. Put your hands up. Put your freaking hands up. Let me know you're just trying to take off with me. Step them up now. Sir, I'm telling you. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. I swear to God. Put your hands up. You put it in park. Sir. Rudolf telah menyeret pegawai Billy sejauh kira-kira 30 meter. Hasil siasatan mendapati bahawa Rudolf mempunyai lebih daripada 20 rekod sabetan jenayah berat. Namun nasib menyebelahi pegawai Aaron apabila dia hanya mengalami kecederaan ringan, namun tetap mengambil keputusan untuk meninggalkan kerjaya dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Selepas insiden tersebut, Rocky Money Rudolph Jr. kemudiannya dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun atas kesalahan cubaan membunuh tanpa niat, serangan terhadap pegawai penguatkuasa undang-undang, serta beberapa pertuduhan lain.